Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. The next part, the chapter of my sharing about my hostel life lah. Hidup kat asrama. Okay, hidup kat asrama. Okay, saya cerita tentang saya punya akademik kan. Tentang sampai saya dapat result masa tu SRP lah. Masa tu SRP ya. Segi rendah pelajaran Malaysia. I was disappointed, affected me sampai form 4. Okay. Tapi sebelum tu, okay, sebenarnya zaman kat asrama ni, saya tak banyak sangat. I don't have that much special memory kecuali hanya melibatkan saya punya batch saja. Because saya punya life kat asrama ni, basically within my class and also my batch. Of course, explain easy sebab saya tak terlibat banyak dengan sukan kan. Sukan saya tak terlibat. Okay, sukan saya tak terlibat dengan sukan ni. Okay, dia tak terlibat sukan ni, kita tak campur sangat lah dengan ada batch. Okay. Kecuali masa sukan tahunan all that lah. Okay, tak banyak sangat campur. Persatuan pun tak apa sangat. Masa persatuan saya dulu masuk cadet bomber. Cadet bomber. Okay, tapi sebab saya dah kaki saya retak tu, lepas tu saya tak boleh kawat semua, habis lah semua. Tak boleh buat apa sangat lah. So saya tak banyak, because of the injury, ada banyak aktiviti saya tak boleh join. Okay. Dan saya tak banyak lah terlibat. Okay, tapi saya punya, honestly lah, sebab saya ni regular Joe kan, average Joe. Okay. Saya punya life lebih kepada, I think my memory lebih kepada my class, my teachers and my batch, satu batch. Lain tak banyak sangat. Sebab tu kurang sikit rasa macam sentimental value pasal benda lain ni, sukan ke apa ke, not so much. Sebab saya tak not part of that. Okay, tak terlibat dengan sukan semua. So kuranglah. Okay. Okay, akademik. Okay. So saya dah down sebab PMR, SRP. Okay, down. Memang down sungguh. Result teruk, cikgu tanya semua. Kawan-kawan pun terkejut kan sebab I was totally from the bright student kan, one among the top, and then suddenly brought down came down macam tu kan, sampai grade peksa pun grade 2 Okay, however, the turning point, ini pun orang rasa memang saya yakin Allah bagi saya that. Allah bagi saya that peluang untuk come back. Okay. Sebab kalau tak, I don't know what may happen to me kan. Okay. Sebab what happened, kebetulan masa penghujung tahun masa saya form 4, penghujung tahun, tiba-tiba saya last minute nak balik kampung lah ni, nak balik kampung cuti hujung tahun. Hujung tahun lah, cuti sekolah. Last minute, saya kena suruh pergi kursus. Kursus bukan sekejap lah, seminggu. Kursus dengan marah. Tapi buat kat sekolah saya. Kursus tu melibatkan pelajar-pelajar sekitar daerah. Kuala Pilah tu, bukan sekolah saya je lah. Organisasi bermarah tapi sekolah saya. Saya kenapa saya kena pergi? Saya tak tahu, honestly saya tak tahu kenapa saya pergi. Sebab kursus tu sebenarnya untuk yang, okay, yang saya tahu bila saya dah masuk kursus tu, baru saya tahu yang datang-datang tu semua pemimpin pelajar, pengawas-pengawas lah. Rupanya baru saya tahu, one of my teachers, somehow saya kena terima kasih kat cikgu tu lah. Okay, tak tahu siapa cikgu. Dia kata, one of my teachers submitted my name. Sebab apa? Salah seorang daripada prefect, pengawas sekolah saya, batch saya sepatutnya pergi kursus, tak dapat pergi sebab dia ada urusan keluarga. So somehow cikgu tu letak nama saya. Saya tak tahu cikgu tu sampai sekarang, tapi some cikgu letak. Okay, sebab kenapa saya tahu saya pelik, sebab masa saya pergi kursus, bila saya dah pergi kursus tu, okay, lama seminggu duduk kat hostel campur dengan budak lain, yang datang tu semua pakai coat, pakai tie semua sebab dia orang pengawas. Pimpin belajar. Saya seorang je tak. Anyway, so it's okay lah, dapat. Alhamdulillah, I kena berterima kasih ke cikgu tu. Somehow, cara Allah tolong saya lah, bantu saya. Khusus tu, tentang khusus motivasi dan juga pendidikan. Dan dia highlightkan khusus tu lebih kepada, banyak kepada apa kelaikan-kelaikan lah antara kandungan dalam khusus tu selain daripada motivasi macam biasalah, ada kilang mulai, semua motivasi, stok semua tu. Okay. Yang paling masa tu dia ada taklimat tentang kelaikan-kelaikan masuk universiti. Contohnya apa subjek apa nak masuk course ni, apa minimum requirement A1 ke A2 ke C3 ke. Okay, satu lah. Satu lagi pencetus ni macam ni. Okay. Masa tu yang rasmikan khusus tu ialah masa tu Menteri Datuk Nafsiah Omar. Orang UMNO lah masa tu Menteri Datuk Nafsiah Omar. Saya tak ingat dah meninggal, kita Allah alam. Tapi
Dia Nasi Omar ni pun saya tahu, dia ni cakap memang very macam mak-mak kan. Cara dia cakap tu, dia lepas student, cara dia cakap tu memang touching. Masa dia cakap tu, dia kata masa depan, of course dia cakap pasal orang Melayu kan. Orang Melayu, lepas tu, what happen kalau tak ada pelajaran, ke kenapa penting pelajaran, semua tu kan. Macam mana kalau nak ubah nasib kita. Dia cakap pasal politik, dia cakap pasal motivasi lah. Dalam speech dia tu lama speech dia. Speech dia tu lama. Tapi saya memang terpana. macam terkesima. Terkesima lah kot. Ataupun terciduk. terciduk. Terkesima sebab memang apa dia cakap tu memang tersentuh kat saya. Dengan apa yang berlaku pada saya, dengan saya dengan keadaan down tu, dengan keadaan saya tak tentu arah akademik semua tu. And then after dia punya speech tu, memang saya terkesima. Saya macam menung panjang. Terima kasih Datuk. Okay, I must thank you for that. That triggered me. That changed me somehow. Thank you very much Datuk. Okay. So, dia cakap macam mak-mak kan. Dia dah tua kan, mak. So, memang saya ingat. Pentingnya pelajaran. Pentingnya akademik. Kenapa ni? Kenapa? Kau tak? Kenapa? Nanti kita ketinggalan. Semua, all that. Memang kena kepala saya. Bam tu. Bang. Kena macam kena tampar lah. Maksud tu saya, bila dia cakap tu saya compare dengan diri saya Allah. Dengan keadaan saya, pelajaran saya teruknya. Okay. Dengan saya punya result teruknya masa form 4 kan. Saya tengok, ya Allah, teruknya aku masa tu. Memang saya menung. Okay, saya menung. Tapi saya memang tak campur sangat lah dengan peserta lain. Sebab apa? Saya segan. Okay, datang tu semua yang jenis pandai cakap, tanya soalan berapi, semua pengawas, semua orang yang student leaders kan. Saya masih segan lah. Saya buat hal saya je. Saya campur dengan saya punya kawan yang masuk batch saya pula, dia pun sibuk sebab dia pengawas kan, campur sama dia orang lah saya. Alah, I was lonely lah. Tapi tak apalah. Okay, itu satu. Ucapan Datuk Sri Nafsiah Omar tu. Datuk Sri ke Datuk Nafsiah Omar. Okay. Yang kedua, masa attend taklimat tentang kelayakan masuk ke universiti dan kursus-kursus. Itu memang betul-betul yang buka mata saya. Sebenarnya saya tak tahu kan. Apa dia? Sebab dalam taklimat tu, apa dia kata? Dalam taklimat tu, okey. Dalam taklimat tu, dia kata, dia tunjukkan ada slide tunjuk. Sambil tu dia bagi juga buku panduan, contoh buku panduan masuk mana, tak ingat. Matrik dengan sama universiti lah, saya ingat universiti mana. Dia bagi panduan lah, kelayakan dia. Saya tengok. Sambil tu dia buat briefing. Saya dapatlah salinan tu. Masuk matrikulasi, masuk universiti mana, tak ingat. Rasanya, saya UTM dengan UITM rasanya. Masa tu ITM lah. Dia brief one by one kan. Saya tengok dia kata, ni kursus ni memang top, kursus ni macam ni, kursus ni engineering lah, medical lah, apalah kan macam-macam. Masa tu saya tengok, ya Allah, saya tengok semua yang kos-kos yang saya rasa macam saya suka lah, macam okey, satu lagi. Bila saya masuk asrama ni, okey, arwah ayah saya punya, one of my arwah ayah saya punya dream is, okey, dia pernah sebut lah, okey, mungkin zaman dulu kan, kerja apa yang orang tu tengok, doktor, engineer kan, masa dulu lah. Okay. Masa tu lah cikgu, dia kata anak, dia tu anak, dia kata, orang kata, pernah orang tanya dia, saya pun pernah dengar depan dia, orang tanya dia, kata, Dul, anak kau besok jadi apa ni? Okay. Jadi apa ni? Kata, tak tahulah, tengok sekolah boleh tu, ayah saya jawab lah, kata, doktor lah kot, apa lagi kan, doktor lah. Okay. So masa saya dah masuk asrama penuh tu, saya pernah arwah ayah cakap, dia kata, belajar ni gaji, besok jadi doktor. Masa nak masuk asrama tu. Masa tu dia first time dia cakap, belajar aja jadi doktor, pun saya ingat. Okay, boleh cakap share ni lah. Okay, so bila saya tengok taklimat tu kan, kursus-kursus yang doktor kan, doktor engineering, orang kata kursus-kursus yang primer lah. Okay, primer. Doktor engineering kan, yang masa tu ditunjukkan QS. Masa tu saya faham apa itu engineering, apa itu QS, apa itu macam-macam lah, civil engineer. Dia terang sikit. Saya faham lah. Okay, masa tu saya tak fikir apa saya nak masuk. Yang saya tengok, yang saya terpana masa tu ialah, okay, kelayakan itu. Kelayakan dia semua. Kalau macam engineering apa, macam matematik kena berapa. Okay.
Fizik kena berapa. Kalau medik ke berapa. Semua saya tengok. Semua paling kurang yang all the top courses, yang so-called elite courses ni, so-called primer courses ni lah yang dia cakap masa ceramah tu kan. All paling kurang C3. Kau nak masuk. Paling kurang C3. Saya tengok tu, saya dengar ceramah, saya tengok buku tu kan. Saya tengok. Saya macam menggigil tau, macam menggigil. Saya macam something come to my mind, macam menggigil. Macam hilang darah, macam pucat lesi. Macam dengar tu. Terpana, terciduk. Macam menggigil. Sebab apa? Saya tengok semua tu. Semua paling kurang C3. Yang tak C3 tu kursus-kursus yang macam sastra kan. Sebab saya sekolah sains kan. Sekolah sains. Sekolah mendengar tu sekolah sains. Semua sains student. Saya terkejut. Terpana. Okey. Memang saya terkejut. Saya tengok bila saya banding saya punya result masa form 4, ya Allahu Akbar. Masa tu memang saya terduduk. Mentally lagi down. Okay, nak pendekkan cerita, kursus tu habis. But that 2 item memang a wake up call. For me, it was a wake up call macam penampar kat muka saya. First, the speech of the Datuk Nafsi Humar tu. Second, what I saw in that briefing tu. It was a slap on my face. Macam saya tengah tidur, pam kena pelempang. Bukan dekat siram air, pelempang terus. Saya terasa sakit je. Okay, saya terasa sakit je. Okay, terasa. Okay, lepas tu, habis kursus lah. 3 hari ke 4 hari. Okay. Lepas kursus saya balik kampung. Kampung tu lah. Kampung saya memang saya pendiam. Mak pun tanya, kenapa pendiam? Kenapa diam? Masa tu result sampai rumah, berapa tunjuk semua, tapi mak tak faham sangat kan. Dia tahu saya belajar, so balik kampung okey je. Masa tu saya menung lama. Cuti sekolah tu memang saya menung banyak. Saya tak banyak buat. Memang saya sedih. Saya macam muhasabah dirilah. Okay, saya risau sebab apa? Satu, saya dah ketinggalan banyak. Saya tahu admit saya memang dah teruk, memang tak banyak, tak faham yang saya. Okay. That was my starting point. Tapi masa tu yang saya pegang, what I did masa tu, saya janji masa tu to myself, no one knows lah, saya seorang je tahu. Ni kat video ni baru tahu ni. Baru je. This one saya yang tahu. Okay, saya cerita pun tak ramai orang lah. Okay, ada few lah, tak ingat siapa. Tapi very few. Tapi detail tak ada kot. Ni first time saya share ni. Kenapa nak share pengalaman kan? What happened to me? Macam kalau somehow saya buat decision kan. Saya determine. Okay. Balik form 5 nanti, asrama nanti, saya akan belajar pulun kau gila-gila punya. Because I have to come back. Because the whole form 4, I was lost. Okay, the whole form 4, I was lost. The whole form 4, I was like, academically, I was lost. Nampak biasa, tapi the whole, I know that, I realize that. With that kind of performance, no way I kan boleh capai nak ubah hidup saya masa tu. I ingat my promise to my dad kan, nak ubah, nak senang hidup, nak belajar jangan rajin. Masa tu I rasa bersalah. Form 4 saya tak belajar langsung, tak belajar rajin. Memang saya tak belajar. Saya macam pergi kelas tapi belajar tapi tak really in my normal mode. Yang sentiasa fokus, determined, motivated to get best result, everything. Tak ada. That drive tak ada masa the whole form 4. Walaupun nampak life saya normal lah. Kawan semua nampak normal. Cikgu perasan. Cikgu perasan. Okay. So cikgu kelas saya tak ingat lah. Cikgu perempuan siapa nama dia? Cikgu Aloyah ke? Tak ingat lah masa form 4. Siapa cikgu? Lupa lah pula form 4. Saya perasan. Saya tahu. So masa saya tekad lah. Saya rasa I disappointed. I disappoint my parents, my ayah, my mak. My 2 motivation. I disappoint my nenek sekali masa tu lah. Tapi saya buat decision, masuk form 5, saya akan pulun. Tak tahu macam mana lagi. Saya tak pulun. Saya akan pulun. Saya akan pulun. In fact, masa cuti sekolah ataupun saya dah start baca buku dah. What I decided tu kan, saya dah revise balik dah.
Mak saya terkejut, baca buku buat apa ni? Okay, satu lagi, masa saya sekolah menengah, okay, masa form 2, sebelum tu saya duduk dekat kampung saya, dekat rumah arwah nenek belah mak. Dia ada lagi masa tu lah. Tapi masa tahun 88, okay, barulah Alhamdulillah masa tu dapat pindah rumah sendiri. Mana ayah saya dapat rumah rakyat Seneraja, dapat rumah kos rendah lah. Dapat masuk kos rendah. So 88 saya pindah ke rumah tu di kampung Seneraja, rumah rakyat Seneraja. Rumah kos rendah 2 bilik je. Alhamdulillah lah. So 88 saya pindah rumah tu lah. Tak duduk kampung dekat rumah arwah nenek saya, rumah Wan saya dah. Okay. Masa tu saya duduk dekat masa tu saya dah memang saya terus tukar, saya terus suddenly saya decided saya start belajar. Saya buka buku. Mak saya terkejut, baca buku buat apa di sekolah ni? Semua tak ada semua. Saya tak jawab, saya buat je. Saya buat je. Saya buat je. Okey, saya juga balik baca buku start juga masa sekolah tu dah. Sampai saya ngantuk kan, saya ambil air, okey, saya letak dalam baldi kaki saya ni. Saya baca buku sampai sebab saya tak tidur. Sampai tidur dengan buku tu. Mak pun terkejut. Kenapa ni? Tak ada mak nak baca buku. Biar je lah. Sebab ni saja seorang je tahu. Okay. So when I came back masuk form 5, saya rasa saya datang dengan Zaini yang dululah. Zaini yang sebelum form 4. So saya rasa macam form 4 tu segi akademik saya nak lupakan tu. Saya nak forget it. Macam tak ada. Okay. Macam tak ada. I got my strategy. I have to study gila-gila tapi tak sure lagi. Tapi what I did, apa yang bezanya? How I catch up. Okay, I catch up. How I catch up setahun kan, miss kan? Faham sikit-sikit lah. Tapi sebab Allah bagi otak saya ni cerdas juga lah. Aku boleh lah faham. Okay, what I did, I lemah memang situ. Saya tengok admit saya memang lemah. Okay, yang lain tu Alhamdulillah. Saya baca form 4 balik. Saya masuk form 5 tu boleh catch up sebab saya boleh faham. Alhamdulillah. Saya push. But more effort lah, double effort. Saya tak pergi main petang dah. Yang jarang sangat saya main petang. What I did, memang petang saya akan, betul pula masa form 5 tu kacau juga. Masa itulah tahun tu lah wajib keluar main petang. Wajib. Semua wajib. Waktu petang tu wajib turun padang. Tak boleh duduk kat bilik, tak boleh duduk dekat kelas. Memang tak guna betul lah masa tu saya rasa. Tapi saya menyelinap. Pakai baju sukan kan. Okay. Baju sukan, menyelinap masuk kelas. Tak nak cikgu nampak, saya duduk atas lantai. Kalau cik ronda tak nampak kan. Pernah sekali kena tangkap. Kena tangkap, baju saya cikgu ambil. Sampai sekarang cikgu tak pulangkan. Cikgu Fahrul Azman dia ambil saya tak pulangkan. Sampai sekarang. Saya halalkan je lah cikgu. Cikgu PJ saya. Baju saya tu ambil. And the worst thing, masa tu saya dah form 5. Baju saya dah besar lah kan. Yang paling tak puas hati bila tau. Dah berapa bulan lepas tu, dia pakai baju tu. Saya tak pulang. Pakai pula. Ini orang susah tau. Saya pun geram masa tu. Tak apalah, saya halalkan je lah. Okay. Nak jadi cerita, dia kahwin dengan cikgu sekolah tu. Cikgu tu, yang kahwin dia cikgu Sadiah tu, last few years back, jadi pengetua kat sekolah, pengetua sekolah isteri saya. Semua world kan. Dia kahwin. Saya petang saya tak main. Okay, banyak kali saya pergi pakai pakaian sukan, saya pergi kelas. Saya tahu sebab saya dah ketinggalan. Saya tak boleh belajar macam orang lain. Betul tak? Saya tak boleh belajar macam orang lain. Saya tak boleh belajar macam orang biasa sebab saya dah ketinggalan setahun. Saya pulun balik. Malam memang lewat tidur lah. Masa tu ada geng letak kaki dalam air. Hilang ngantuk. Form 5 ada bilik study sendiri kat atas. Dia in group lah. Satu bilik tutup. Form 5 study bukan bilik study. Boleh tutup. Yang lain kena tidur pukul 11 tutup. Form 5 boleh study lewat. Okay. Saya memang put extra effort. Yang the best part, matematik. Admat. Mock saya boleh catch up balik lah. Saya buat apa? Petang saya buat latihan. Petang biasanya saya buat latihan. Buat latihan math, semua buat latihan. Okay. And then, admin ni saya perlukan guide sebab saya tak faham. Saya memang perlukan guide. Okay, what I did, okay. Tapi bila form 5, tak silap saya lah, towards the end tu macam tengah tahun tu dah buat, form 5 boleh study kat kelas. Okay, kat kelas. Petang-petang lah. Okay. What I did, okay.
Even masa cuti sekolah pun, cuti ke, ada kawan saya, betul lah, ada kawan saya dalam classmate saya tu, nama dia Chong Foi dengan Murugan Apavu. Okay, dalam kelas saya lah. Dua-dua ni pandai minta admit, memang pandai lah. Okay, okay. Okay, yang nak minta, yang pandai admit ada few lah, tapi somehow, sebab dia orang ni hanya pergi kelas petang. Okay, kelas petang, kan petang buat study semua, weekend pun dia duduk kat kelas. Okay, sama orang study kat bilik. Bilik study room dekat hostel. Saya kat kelas. Saya jumpa dia, Murugan ni lah. Thank you Murugan, you help me a lot. Okay. Memang baik lah sebab satu kelas kan. Saya kata Murugan, okay. Masa tu saya garang sikit lah. Dia ni badan kecil, kurus kering. Saya tak boleh dia tapi saya minta tolong kat dia. Tapi dia tahulah. Okay. Murugan, engkau kena tolong ajar aku admit ya. Kau jadi cikgu admit aku. Okay, boleh? Okay, dia kata. Okay lah. So dengan dia lah saya belajar admit. Saya buat latihan dengan dia, dia tunjuk saya semua. Mana saya tunjuk kat dia. Okay, same time kan. Masa kelas, saya tanya, saya buat, saya cuba. Okay. Pendekkan cerita, Alhamdulillah. I believe, if you put effort, kalau kita dah ada macam macam ni, kita boleh sebenarnya. Kalau tak, saya boleh masuk secara penuh kan. Okay. Saya boleh. I was a excellent student. I scored 7 A's. Okay. In SRP. Naturally, boleh lah sebenarnya. So, Alhamdulillah. In 6 months tu, okay, 6 months, peksa penggal pertama, result saya daripada grade 20 something tu, okay, peksa penggal pertama result saya, aggregate saya 12. 13 aggregate. 13 aggregate. Grade 1 terus. The best part of that, my admit daripada dekat-dekat fail tu, simpak C3 macam tu. Okay. Ada one point tu masa yang paling jadi every month ada ujian bulanan kan. I pernah dapat 90 something admit. Masa tu cikgu saya Gan Chat Lee. Cikgu Cina, cikgu Gan Chat Lee ajar admit. Dia pun dulu masa form 4, dia style dia ajar macam ni. Dia kalau masuk kelas, lepas dia ajar, lepas tu dia panggil seorang-seorang tau. Pergi depan jawab soalan, buat admit. Itu cara dia. Okay. Tapi masa form 4 memang saya nyorok, takut tak kerti. Lama dia tak suruh sangat saya. Tapi masa form 4, form 5, cikgu admit saya, cikgu Gan tu, Miss Gan, dia datang ke sekolah nak kapcai. Kesekat labur dia. Okay. Masa form 5, saya volunteer. Something like that. Sebab saya dah boleh faham. Taklah mula-mula masa towards the end lah, macam dah masuk bulan 3, bulan 4 macam tu lah. Mula tu saya. That's how I learn. Saya shortcut. Saya kena fast track. Alhamdulillah. Okay, that's how I rise. Okay. Menjelang percubaan SPM, I was top 3. Top 3 percubaan SPM. Alhamdulillah. But memang I skip everything except my study. Memang saya fokus kat situ je. It can be done. Don't give up lah. Okay, my point here, don't give up. Life ni macam tu lah. But you have to be able to sacrifice lah. Saya sacrifice tidur, sacrifice lepak-lepak, sacrifice macam kalau cuti sekolah tu memang jarang lepak bilik, memang pergi kelas. Balik makan, semayang, balik semua kelas. Lepak kelas. Kelas become my second dorm dah. Okay. Boleh. It can be done. Okay. It can be done. Not easy, but I can guarantee you it can be done. That's how I rise back. Okay. So I ended my, okay, ni anti-climax lah kan. I ended my trial. Okay, I dapat top 3. Okay, aggregate saya 11. Best student Alim. Classmate saya, aggregate 6 lah. Dia memang top lah, 6 ke 7. Okay. Saya kan tak ingat siapa, Lee Passion ke tak ingat. Okay. Saya top 3 nombor 3. Ada few dapat 11 aggregate jugalah. Nombor 3 lah, top 3 lah. Dari segi result. Okay. The best part, SPM,
This is where I surprise everyone in a good way. Okay. SPM, I was best student. Sekali dengan Alim, sama result sama dengan Alim. I was best student at school. Okay, seorang lagi nombor 3. Sebab bezanya, and I finally, saya dapatlah terima hadiah. Tapi hadiah tu dapat lepas keluar lah kan. Datang semua dah ambil hadiah lah. Masa tu Alim dah pergi dah Canada. Okay, my friend Syarudin. Saya datang, yang datang nombor 2. Dari segi ranking saya nombor 2 sebab result sama kan. Ranking nombor 2 sebab Alim dia trial dia better result than me lah. Dia dapat 6 gigit, saya dapat 11 masa tu. Okay, Alim. My good friend, one of my best friend, my classmate Alim. Okay, sampai sekarang. So yang datang ambil hadiah tu, saya dengan kawan classmate saya juga, Syarudin Aziz. Jumpalah masa ambil hadiah tu. Masa tu finally alhamdulillah, okay, I can go back show to my mom, my dad, ayah dengan mak, saya dah dapat. Alhamdulillah. Saya pun terkejut. Tak sangka lah kan dapat best student kan. Sama dengan Alim kan. That's how I rose from the ash lah. Bangun semula. So impossible. So untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya kan, kalau dengar video ni besok, jangan give up. Okay, jangan give up. Life ni jangan give up. Kita gagal, jangan kita terus gagal. Jangan gagal tu musnahkan, jangan biarkan kegagalan musnahkan kita. Jangan biarkan kegagalan musnahkan kita. Jadikan kegagalan tu sebagai sebab untuk kita berusaha lebih lagi. Biar banyak gagal tak apa. It's fine. But don't repeat the same mistake lah. We make mistake but don't repeat the same mistake. Kalau kita repeat the same mistake means that kita never learn. Kita tak pernah belajar. Tak belajar. Okay. You don't repeat the same mistake. Okay. Sebab kalau kita, so alhamdulillah, I left the school as one of the best student lah. Cukuplah. Itulah sasaran saya, sebab sasaran saya masuk sekolah selama ni. Saya nak akademik. So I achieve my goal. Alhamdulillah. Okay. Itu the best. So my key point, my takeaway kat itu from there, you fail, don't give up. You put effort, insya-Allah you get the result. Sebab tu sampai sekarang anak-anak saya kan, saya tak tanya result sangat. Saya tengok effort dia. Saya akan tengok effort dia. Saya akan ingatkan dia buat pergi sekolah ke tidak? Buat ke tidak? Baca buku tak? Saya tak highlightkan dengan result berapa A dapat tak? Alhamdulillah. Saya tanya dia, saya tengok effort dia. Saya tak pernah punish anak saya sebab result. Saya akan punish dia kalau dia tak buat kerja sekolah. Tak buat kerja rumah. Lawan cakap cikgu. Saya akan punish dia sebab tu. Sebab if you put the effort, insya-Allah, you get the result. Okay, usaha kan? Usaha, doa, baru tawakal. Alhamdulillah, it works that way. Even the way, my parenting pun macam tu. Macam Malik Father lah, dia tak tanya pun. Tapi dia memang kalau tak sekolah, tak pergi sekolah, dia marah. Dia tak apa sangat, tapi tak mengaji, dia marah. Dia tak tanya result pun. Dia tahu pergi sekolah. Even my dad, my late father, ayah saya, tak pernah tanya even result pun tanya. Tak tanya buat kerja sekolah ke tak, kerja sekolah ke tak. Lepas tu adik-adik saya sekarang ni, semua kan, dia orang tak boleh nak komplain. Sebab arwah ayah cakap, kalau siapa-siapa nak belajar, dia akan cuba usaha macam mana pun hantar belajar, paling tinggi. So, dia tak paksa belajar. So, I took that chance. Okay. And my life is different lah compared to others. But it doesn't, so everyone tak complain lah sekarang ni kan. Nak menyesal ke tak adalah, because semua have been given almost similar chance. Okay, simple as that. So sampai sekarang lah, alhamdulillah. That's my academic dekat sana. Alhamdulillah. Thank you to all my teachers. Okay, thank you Datuk Nafsiah Omar. Dah meninggal ke tak tahu. Okay. And then thank you everyone lah. Murugan, my cikgu admit, Chong juga kadang-kadang kalau ada kat petang-petang tu tolong juga kan. Semua yang tolong saya lah, Alim juga. Bila dalam kelas saya tanya Alim lah. Tunjuk macam mana, alhamdulillah semua admit lah yang saya teruk sangat. Okay. Itu pasal akademik lah. So in general, my life dekat hostel ni, okay, ada jugalah kisah bercinta, ada juga cinta monyet. Okay, tak jodoh lah. Saya ada girlfriend kat sana, tak ada sebut nama kat sini lah. Dia tahulah siapa. Okay, kawan-kawan saya tahulah. Okay. Pasal form 4. Form 4 ada girlfriend. Normal tu nak remaja ada, saya bercinta juga. Saya sayang dia.
Dia pun sayang saya kan. Form 4 sampai form 5. Okay. Alhamdulillah dia pun dah kahwin dengan saya punya kawan baik juga. My roommate 2 tahun masa form 3. Okay. Alhamdulillah. Tak ada jodoh. Okay. Ingat ada jodoh tak jodoh. Memang macam mana. Tapi itulah tak ada jodoh lah. Takat jatuh lah kat jodoh. Jodoh saya dengan isteri saya sekarang lah. Okay. Tak ada jodoh tu. Saya bercinta juga. So boleh ke? Okay. Masa form 4 dan keadaan kelam kabut tu sebab bercinta lagi kan. Masa form 5 saya bercinta juga. Cinta monyet, cinta budak sekolah lah. Alhamdulillah. Itu motivasi saya lah. Motivation lah kan. Another source motivation. So, side lah kan. Side motivation. Alhamdulillah lah. Okay. Cinta. So boleh balance sebenarnya. Siapa kata bercinta tak boleh belajar, dapat result bagus. Boleh dapat. Saya boleh dapat. Saya dah buktikan. Tak kacau pun. As long as kita tahu priority kita lah. Tu je. Kalau leka bercinta, sampai tak belajar, buat apa? Itu menyusahkan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. So cinta saya tu alhamdulillah buat saya kena keep on track kan. Saya kena tunjuk lah yang saya ni boleh kan, boleh harap. Kalau tak buat apa. Okay, saya bercinta juga. Ada. Cinta budak-budak. Okay, ada. So that. Tak ada kata bercinta betul tak. Kalau it happen to me, so alhamdulillah I manage it well. As that was the evidence, I get the result lah that I wanted. Okay. So this tu akademik saya lah. So secara lain life saya tak banyak sangat. Saya lebih memory saya banyak lebih berkaitan dengan saya punya batch saja. Sebab tu saya bila ada aktiviti sekolah ke melibatkan ini, saya kurang sangat melibatkan ada batch ni. Jadi kalau pergi sekolah kan, ada mula tu adalah saya nak come back ke alumni semua adalah saya join, tapi dah lama tu saya sedar ini saya sedar kenapa saya tak rasa macam so ni kan rupanya saya tu lah. Saya kena nulis lah. Tapi kalau ada program sekolah yang apa, saya join lah macam gathering ada futsal ke apa, saya join dengan batch saya lah. Saya lebih pada batch. Sebab saya tak terlibat banyak kan. So rugby ke apa, saya tengoklah rugby tapi doesn't really me because dah saya tak main. Lain lah rasa dia kan. Bola pun sama juga, saya tak main. Itu tak adalah. Volleyball sukan yang macam semua tak masuk ke sana. Okay, so that's my academic sharing kat sana. So is somehow alhamdulillah, okay, saya dapatlah siapa yang saya nak, dapat hadiah akhirnya. Sebab masa saya masuk asrama penuh memang saya punya target akademik. I must get the best result. That's my commitment. Because that's my promise to my parents, dekat my late father dengan late grandmother. Sebab saya janji kepada orang, saya nak hidup senang nanti. Lebih daripada senang sekarang lah. Tak senang sangat. Lebih daripada, better lah kan. Selesa lah. Saya nak hidup senang daripada yang zaman saya kecil dulu. Okay. So itulah. Okay. Perkongsian tentang akademik saya lah. Sebab lepas ni saya cerita pula. Okay. Sebab tu saya nak pesan lah pada anak-anak saya, cucu-cucu saya yang baca-baca, yang tengok ni kan. Belajar ni kena usaha. Jangan fikir kita ni pandai tak pandai. Saya bukan pandai pun. Saya bukan naturally pandai otak sejenis tak. Tapi saya ada sikit anugerah Allah kasih. Saya polish pun dia through my effort. Allah izinkan jadilah kita bagi usaha. Allah insyaAllah. Bila kita usaha ni, okay, dengan doa semua kan, insyaAllah. Allah dengar lah. Kan? Allah tu adil kan, maha adil kan. So, kita usaha lah. Jangan kita give up. Kita give up ni, kita lost hope dengan Tuhan lah. Bahaya. Saya selalu pesan anak-anak saya. Jangan kita putus harapan. Selagi kita hidup ni kan, selagi itulah kita ada harapan. Okay, selagi kita masa ada harapan lah tu. Itulah harapan. Mana Allah bagi kita peluang lagi lah untuk kita baiki diri kita. Akademik ke apa ke, nak bertaubat ke. Selagi kita hidup lagi itulah kita ada peluang bertaubat. Yang kita alasan pula tak nak bertaubat. Samalah kita nak baiki diri kita. Selagi hidup tu itulah ada peluang untuk kita. Don't give up lah. Don't let failure kill us. Okay. Fail tu biasa lah. Kita akan gagal. Okay. Tapi jangan gagal oleh sebab yang sama. Okay. Sebab kita ni kena usaha no 100% guarantee apa pun. Okay. Yang the balance katalah kita confident 80%. 20% tu Allah punya kuasa lah. Kena percayalah. Okay. Tu pesan pada anak-anak saya lah ni, kawan tengok ni. Kalau generasi sebelum ni, siapalah. Okay, boleh. Sampai satu lagi, sebab saya dari kecil ni dulu, bukan nak kata apalah, itu kadang-kadang jadi motivasi juga kan sebenarnya. Ayah saya ni ada abang, okay.
Dia abang dia ni so-called yang berjaya lah kerja kat KL. Itu memang saya terasa sampai sekarang rasanya. Tapi saya dah maafkan lah. Okay. Dia balik, yang abang sulung dia lah, dia balik. Okay. Dia selalu pergi rumah nenek saya lah, tempat yang makcik saya duduk tu, sebab so-called orang sana kan berpelajaran. Ayah saya ni tak belajar, sekolah tak habis. Okay. Dia balik, dia tak pernah. Dia biasa balik kat rumah sana. Kalau nak berjumpa dia, pergi sana. Arwah ayah saya pula, dia balik, anak-anak dia suruh pergi sana sebab kita jumpa abang dia lah, sebab tunjuk hormat kan, saya pergilah. Okay. So, bila pergi sana, memang nampaklah dia lebih pada anak-anak makcik-makcik tu lah, sebab dia orang ni sokong ni kan. Tak kisah sebenarnya, tapi ayah suruh saya pergi, tapi saya tengok, saya nampak lah. Okay. Nampak cara dia treat saya, adik-beradik tu lah macam mana. Macam tak tengok je, salam pun tangan keras je. Tangan dia keras kalau salam. Saya tak dapat ingat lagi. Dia lah. Isteri je tak. Dia. Tak tahu kenapa. Bagi saya je sombong. Tu je. And saya ingat sekali. Sekali saya ingat dia datang rumah saya kat kampung dekat Kampung Agam tu. Saya ingat tu, saya ingat sampai sekarang saya ingat. Sampai saya takkan, itu somehow jadi my motivation tau. Lepas tu dia datang, dia tak masuk rumah pun, kat luar aje. Okay, saya kat luar duduk kapangkin kat luar tu. Sampai-sampai tak betul, dia sembang tiba-tiba saya dengar dia cakap. Dia cakap suara besar, suara dia kuat. Dia kata, anak engkau ni nak jadi apa ni, main lumpur, main sawah ni. Saya dengar dia sambil tengok saya. Tani adik abang saya. Saya tak faham, saya dengar dia, saya ingat dia cakap apa. Saya tu saya tak terasa sangat. Saya dah fikir balik, bila saya dah besar, boleh fikir balik. Sampai dia cakap macam tu kat kita orang, kat ayah saya. Dia kata apa, anak kau jadi apa besok ni? Main lumpur ni jadi apa besok ni? Nak jadi apa ni, main lumpur, main sawah ni? Jadi apa? Boleh jadi orang ke? Macam tu. Yang saya hormat, ayah saya diam je. Senyum je, sengih lah. Abang dia kan tak kena melawan, abang diam je. Lepas tu dia balik, dia tak masuk rumah pun. Tak tahu apa dia orang sembang kan, tapi saya dengar macam tu. Okay. Itu satu lagi saya punya semangat lah. Okay. I prove it lah. Sekolah ke, orang duduk kampung ke, pergi sawah ke, lumpur ke apa ke, nothing can stop me. Kalau saya nak, ada semua orang boleh berjaya sebenarnya. Jangan kita pandang rendah kat orang lah, tu je. Tak apalah, dah meninggal, saya dah maafkan dia dah. Tapi saya ni jenis macam arwah ayah lah. Okay. Walaupun bila saya habis belajar semua kan, saya still jumpa dia, hormat, salam. Saya tak ukit pun, saya macam saya hormat dia lah. In fact, anak dia masuk matriculation macam saya juga. Saya bagi nota-nota saya kat anak dia. Bolehlah, saya can be professional lah. Tapi kita sama positively, I take it positive. Itulah motivasi saya juga. Terima kasih jugalah dia cakap macam tu. Kan? They motivated me lah, fired me supaya nak buktikan. Okay, yang main kampung ke, lumpur ke apa ke, no one, saya pun boleh berjaya jugalah. Kalau ayah saya tak belajar tinggi, kan? Boleh lah. Boleh. Itu my motivation jugalah. Dah meninggal lah pakcik saya tu, tak apalah. Saya dah maafkan dia. Okay? Anak dia pun tak berjaya sangat pun, tak hebat sangat pun sebenarnya. tak apa. Rezeki masing-masing lah kan, tapi tak apalah. Tapi I prove tu, alhamdulillah lah, ayah saya buktikan jugalah, dia tak habis sekolah pun, tapi anak-anak dia jadi orang juga, kan. Jadi orang lah saya ni kan. Tak adalah. Okay, orang, jangan nak ukur orang dari akademik je, daripada belajar kerja besar je kan. At least, we took care of my dad very well lah juga kan. Tak adalah kita. Okay, itulah saya punya cerita tentang akademik, alhamdulillah. Okay, sekolah tak, hostel tu je lah kot. Saya tak ada lagi nak cerita lagi dah. Dan hostel lain tu macam biasa, ada asrama kan. Biasalah. Tak usah makan ikan apa, ikan jaket, daging keras, semua tu biasalah. Apa sangat. Tapi sebab saya asal susah, semua tu tak non-issue lah kan. Lepas tu, bila saya dah asal susah ni kan, lepas tu bila things happen, things become tough kan, the benefit dia kan, I think saya lebih tenang lah. Sebab kita dapat, we came from nothing kan. So, dia tak ada something ke, being taken back ke apa ke kan. Tak ada sangat rasa macam, alah hai, macam, tak adalah. Okay, sampai sekarang. So, what I learn, experience apa yang kita dapat, kita appreciate lah. Get the best out of it.
Bukan get the best untuk hidup kita hati senang ni, berjaya ni get everything tak. Get the best out of everything. Bukannya get everything baru berjaya tak. Baru happy kan. Get the best out of everything yang kita ada lah. So with that, so itulah akademik saya. Alhamdulillah saya capai apa yang saya nak. Okay, itulah pengakhiran dapat SPM. Ended my life dekat asrama lah. Okay. I left the school with good something good lah. Okay. I left the school in something good. Okay. Sekolah Tunku Jaafar. Lepas tu saya kurang sangat aktiviti so-called pergi sekolah semua. Kalau ada jadi saya pergi tapi kurang sebab saya less connected in terms of with others except my batch. Itu hakikat ni lah. Okay, so tak kisah alumni buat apa-apa ke, saya kurang sikit tak tahu kenapa. Okay. So lepas ni saya akan share pula apa saya jadi lepas tu. Okay. Kenapa saya tak jadi doktor? Walaupun arwah ayah saya nak saya jadi doktor. Dia pernah cakap. Okay. Kenapa? Macam mana saya paksa kecewakan dia, saya tak jadi doktor, saya masuk engineering. Saya akan tengok zaman saya kat matriculation. Okay, cerita juga cara saya jumpa isteri saya kat matrik. Okay. And how I use her as a motivation for me to study juga. Okay. Okay, and then insyaAllah lepas tu lepas ni matriculation, zaman matrikulasi. Okay, matrikulasi Seremban dengan Kuala Pilah 2 tahun. Masa tu matrik 2 tahun. Okay. Dramatik dia masa sebelum saya dapat matrik tu. Because lah orang kampung kan ada some problem yang ingatkan macam tak dapat dah. Adalah drama dia pula. Because of my own lack of knowledge and information pasal masuk universiti semua ni lah. Punca dia sebab nak tanya siapa kan. With that, thank you very much for watching. InsyaAllah jumpa lagi. Okay. Okay, stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk anak-anak saya kau tengok, cucu-cucu saya kau tengok ni besok. Okay, the way forward. Okay, inilah your atuk and your dad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.